Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu video yang saya diminta untuk memberikan ulasan berkaitan tentang isu memandikan jenazah ibu daripada seorang anak, mandikan jenazah ibu. Anak tu pula adalah anak lelaki. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum anak lelaki mandikan jenazah mak dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum anak lelaki memandikan jenazah ibu. Baik, hukumnya ialah harus dibolehkan anak lelaki memandikan jenazah ibunya. Tetapi hukumnya haram sekiranya anak lelaki tersebut menyentuh tempat-tempat aurat ibunya. Semasa hidupnya, mana tempat aurat ibunya, diharamkan anak lelaki tadi menyentuh tempat tersebut. Untuk mandi, insya-Allah lah, untuk mandi tak ada masalah. Boleh anak lelaki mandikan jenazah ibunya. Tapi yang lebih baik ialah dimandikan oleh sama jantina. Anak-anak perempuan mandikan jenazah ibu perempuan, anak-anak lelaki mandikan jenazah ibu ayah lelaki. Tetapi hukum dibolehkan sekiranya anak lelaki menyertai untuk memandikan jenazah ibunya. Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Kita berikan sedikit reaction. Hari ini sahabat, saya tak nak mengkritik kenyataan ustaz berkenaan. Sebab secara umumnya, apa yang ustaz tadi sebut tu dah betul dah. Bahkan saya nak backup ustaz ni kali ni. Beliau telah sebutkan satu perkara yang ramai orang kita tak tahu. Ramai orang buat pandai-pandai dan ramai pula orang yang membuat persepsi buruk terhadap ustaz ni. Padahal awak tu yang jahil, awak tu yang tak tahu hukum. Bahkan saya tengok dalam komen-komen video ni dekat Instagram, saya baca dia kata, ada yang kata yang pertama, waktu hidup elok tak ada haram, tiba-tiba tidak bernyawa jadi haram. Atau benar ke kamu ni? Dia kata yang tu. Yang kedua ada yang kata, tempat aurat tu lah saya keluar ustaz. Yang ketiga kata, kenapa haram? Cekabar. Macam tak betul je ustaz ni. Ke puak-puak Wahabi? Sahabat-sahabat. Tak tahu lagi nak pergi kata apa, pergi buh Wahabi. Memang pelik-pelik komen orang kita ni. Main suka hati je komen. Tapi insya-Allah kita cuba untuk berikan jawapan yang tegas, jawapan yang tuntas kepada anda. Tapi dengan satu syarat, dengar sampai habis. Jangan dengar awal, lepas tu berhenti terus, tak mau dengar langsung. Nanti manfaat ilmu tak dapat. Pertama, apabila ibu ataupun ayah meninggal dunia, maka yang paling utama untuk memandikan mereka adalah yang sama jantina, sama jenis. Ini adalah sebiji macam mana yang ustaz tadi sebut. Disebutkan dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i, fa in kana al-mayyit rajulan la zawjah lahu fa aula an-nas bi ghaslihi al-ab, summa al-jaddu, summa al-ibn, summa ibnu ibn, summa al-akh, summa ibnul akh, summa al-am, summa ibnul am, li'annahum ahaqqu bis-salati alaihi fakanu ahaqqu bi ghaslihi. Sekiranya yang meninggal dunia itu adalah seorang lelaki yang tidak mempunyai isteri, maka orang yang paling utama memandikan jenazahnya adalah bapa dia sendiri, kemudian datuk dia, kemudian anak lelaki dia, kemudian cucu lelaki dia, kemudian saudara lelaki dia, kemudian anak saudaranya yang lelaki, kemudian bapa saudara dia, kemudian sepupu lelaki. Ini kerana mereka merupakan golongan yang paling berhak untuk menunaikan solat jenazah ke atasnya, maka demikian mereka juga paling berhak untuk memandikan jenazah. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, jilid ke-5 muka surat 129. Jadi berdasarkan kepada kenyataan Imam Nawawi ini, ada turutan untuk orang yang paling afdal mandikan jenazah, bukan main suka hati saja. Iaitu kalau daripada sudut lelaki, maka didahulukan bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki, adik-beradik lelaki, anak saudara lelaki, bapa saudara atau sepupu lelaki. Demikian juga kalau perempuan, yang paling afdal memandikan dia dimulakan dengan ibunya dulu. Kalau tak ada ibu dia, nenek dia, kemudian anak perempuan dia, cucu perempuan dia, adik-beradik perempuan dia,
anak saudara nak menakan perempuan dia, ibu saudara dia mak menakan dia, ataupun sepupu perempuan. Imam Nawawi sebut lagi, dia kata fa in kana lahu zaujah jazalaha ghusluhu bila khilaf indana. Sekiranya lelaki itu ada isteri, maka harus bagi isterinya memandikannya tanpa ada sebarang perselisihan pendapat dalam kalangan kami. Maksudnya dalam kalangan mazhab Syafi'i. Tak ada perselisihan pendapat tu, ya ada perselisihan pendapat ni dalam kalangan netizen. Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah Asy-Syafi'i menyebutkan, dia kata fa in matat, sekiranya seseorang perempuan itu meninggal dunia dan tidak mempunyai suami, maka yang memandikan jenazah itu adalah orang perempuan. Yang paling utamanya adalah golongan wanita yang mempunyai hubungan kekeluargaan dari kalangan mahram. Kemudian yang wanita yang mempunyai hubungan kekeluargaan selain dari kalangan mahram. Kemudian baru wanita ajnabiyah, iaitu orang lain lah. Sekiranya tidak ada perempuan, maka jenazah itu dimandikan oleh kaum kerabat yang paling hampir daripada kalangan orang lelaki. Anda boleh rujuk dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i oleh Al-Imam Asy-Syirazi, jilid pertama, muka surat 238. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahan beliau ke atas kenyataan Asy-Syirazi memperincikan lagi kenyataan tersebut dengan dia kata, yang ni hang kena dengar betul-betul, hang kena perhatikan betul-betul. Idza matat imra'ah laisa laha zawjun ghassalaha an-nisa zawatul arhamil maharim kal ummi wal binti wal bintil ibn wa bintil bint wal ukhti wal ammah wal khalah. Maksudnya apabila seseorang perempuan itu meninggal dunia dan dia tak ada suami, maka dia dimandikan oleh golongan perempuan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dari kalangan mahram seperti ibu, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan, adik-beradik perempuan, ibu saudara dari sebelah bapa, serta ibu saudara daripada sebelah ibu. Anda boleh rujuk dalam jilid yang kelima, muka surat 134. Jadi, daripada kenyataan ini menunjukkan bahawa anak perempuan tidak memandikan ayahnya, melainkan sekiranya sudah tidak ada turutan keutamaan daripada kalangan lelaki. Demikian juga, seorang anak lelaki tidak memandikan ibunya, melainkan sudah tidak ada turutan keutamaan daripada kalangan perempuan. Inilah yang difahami di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini bukan mazhab Wahabi. Nak senang-senang kata macam tu. Yang kedua, persoalan salah seorang daripada netizen itu, dia kata, mengapa pada waktu hidup kita boleh memandikan tetapi sesudah meninggal dunia tak boleh pula? Bang, waktu mak dan ayah hang hidup pun, hang tak boleh nak mandikan mereka, melainkan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Kerana aurat ibu dan bapa itu tetap ada ketika mereka hidup dan meninggal dunia. Aurat antara ibu bapa di hadapan anak-anak dia adalah antara pusat dan lutut. Oleh itu haram bagi kedua-duanya menukar pakaian di hadapan anak-anak mereka jika perbuatan itu boleh mendedahkan aurat yang haram dilihat. Ibu bapa juga wajib menutup bahagian tubuh yang boleh menaikkan syahwat dan fitnah walaupun bukan kategori aurat macam payudara, meskipun di hadapan mahram sendiri, kecuali di hadapan anak-anak mereka yang belum mencapai umur mumayyiz. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i bersepah. Jadi mak dan ayah dia tak boleh bogel depan anak dia, sebab itu aurat. Anak pula tak boleh suruh mak ayah dia bogel, tak boleh, sebab itu termasuk di dalam aurat. Dan anak-anak tak boleh juga nak pegang tubuh mak ayah saja-saja dekat bahagian-bahagian private, tak boleh. Itu dikira sebagai aurat dan berdosa. Demikian jugalah keadaan apabila mereka sakit. Kita tak boleh memandikan mereka dengan memegang dan melihat bahagian aurat mereka. Tetapi apabila tidak ada orang yang lain untuk memandikan mereka, maka kita selaku anak melakukannya, bertanggungjawab atas ibu bapa. Pun begitu, ada batas-batasnya. Bukan sebab awak lahir daripada lubang itu, bak kata netizen kita tadi, awak boleh sentuh dan lihat lubang berkenaan. Lihat dan sentuh pada tempat yang ada keperluan sahaja. Tidak lebih daripada tu. Macam doktor. Doktor boleh pegang badan kita ke? Boleh pegang payudara kita ke? Boleh pegang kemaluan kita ke? Tak boleh. Tetapi apabila ada keperluan dengan had-had yang perlu sahaja, maka dibenarkan dia untuk memegang dan memeriksa tempat berkenaan. Demikian juga dalam kes memandikan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Kita hanya melihat dan menyentuh pada bahagian yang perlu sahaja. Ia terhad dan masih dianggap sebagai aurat. Yang tu kita kena faham. Jangan kita kata, oh,
Tiba-tiba aku boleh buat disebabkan waktu dia sakit, waktu dah mati pun aku boleh buat juga. Ya, kalau waktu dia sakit tu hang memang jaga, tak ada orang lain yang jaga. Hang sebagai anak lelaki hang jaga dia. Bahkan mandi dia apa semua pun hang mandikan. Tak ada orang yang sanggup untuk melakukan hal tu melainkan hang saja. Bila dia mati macam mana? Adakah sama keadaan dia waktu ketika hidup, iaitu tak ada orang nak uruskan dia daripada kalangan perempuan? Maka kalau tak ada daripada kalangan perempuan yang menguruskan dia, menguruskan mandi dia, maka hang bolehlah untuk mandikan dia. Sebab tak ada orang dah. Faham dia? Kalau waktu sakit hari tu, memang tak ada orang nak jaga melainkan hang saja lelaki. Anak-anak perempuan semua tak ada kesempatan untuk jaga mak hang. Maka hang jaga dia, hang mandikan dia dan seumpama dengannya. Tak ada masalah. Tapi bila mak hang mati, ada orang perempuan yang boleh untuk menguruskan mak hang. Macam adik perempuan hang, kak hang boleh buat benda tu. Depa tu adalah yang paling utama didahulukan dalam bab ni. Walaupun hang dah mandikan mak hang dah sebelum ni. Sebab apa? Sebab keperluan tadi. Sebab keterdesakan tadi. Sebab kesempitan yang ada sebelum ini telah terungkai. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya seikhlasnya memang puji sungguh kepada anda yang mahu berjasa kepada ibu dan ayah. Sebaik-baiknya kita berjasa sebelum mereka meninggal dunia. Tetapi bila mereka meninggal dunia, inilah satu perkara yang cukup penting kita lakukan apabila berkaitan dengan ibu dan ayah. Memandikan, mengkafankan dan sebagainya. Kitalah yang patut memberikan khidmat ini kepada mereka. Jangan diberikan kepada orang luar. Hal mandi, solat, kafan, kubur, kita uruskan. Kerana kita adalah anak-anak mereka. Pun begitu, ingatlah sahabat-sahabat, agama kita ada panduan. Ikutlah panduan berkenaan. Kerana akhirnya, ia akan menjaga ibu dan bapa kita di dunia dan di hari akhirat. Barulah kita tahu bahawa mak pak kita bela kita tu, dia bela anak yang cerdik, bukan anak yang... Tahukah anda bagaimana jenazah Nabi SAW dimandikan? Yang memandikannya semua adalah lelaki. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan, pada hari Selasa, saudara dan keluarga baginda memandikan jenazah Rasulullah tanpa melepaskan kain yang menyelubunginya. Sahabat yang memandikan baginda adalah Al-Abbas, Ali, Fadl, Qusam bin Al-Abbas, Syakran, pembantu Rasulullah SAW, Usamah ibn Zaid dan Aus ibn Khawli. Al-Abbas, Al-Fadl dan Qusam bertugas membalik-balikkan jasad Rasulullah. Usamah dan Syakran mengalirkan air, sedangkan Ali memandikannya dan Aus mendakap jasad baginda di dadanya. Anda boleh rujuk muka surat 687. Buku ini saya dan tim sudah terjemahkan. Saya letakkan link dekat description. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.